salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk Sang Kijang Tangkas Tuntas. Okey, tajuk tu murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 42 dan juga 43. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan melompat. Okey, melompat. Awak boleh rujuk dalam buku teks. Buku teks mengatakan dalam gambar menunjukkan ada proses melompat ataupun tahap ataupun macam mana lompatan dibuat. Okey, lompatan ni kita boleh tengok dalam permainan apa? Dalam pertandingan apa? Okey, kita tengok dalam pertandingan lompat jauh. Okey. Berkaitan dengan kemahiran melompat, kita akan menggunakan kaki. Okey, kita akan gunakan fizikal kaki kiri dan kanan. Okey, fizikal kaki kiri dan kanan awak boleh lihat dalam buku teks, yang mana dalam buku teks mengatakan menggunakan kaki kanan, iaitu lompatan pertama. Saya memilih kaki kanan untuk membuat ataupun untuk memulakan lompatan. Okey, lompatan dimulakan dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian berpijak bagi lompatan kedua guna kaki kanan, dan ketiga adalah kaki kiri, kemudian melompat di atas pasir. Okey, itu menunjukkan dalam permainan lompat jauh. Okey, lompat jauh mempunyai 3 tahap ataupun 3 langkah sebelum lompatan ataupun lompatan sebenar di atas pasir dibuat. Okey, permulaan bagi lompat jauh adalah lebih baik sekiranya awak menggunakan kaki yang dominan. Dominan itu adalah yang mana awak rasa lebih kuat. Contohnya, awak biasa mendahulukan kaki kanan dalam menulis. Contohnya, kalau tangan, menulis menggunakan tangan kanan, makan tangan kanan. Okey, itu adalah dominan kanan. Sekiranya awak dominan kiri, boleh gunakan dominan yang sebelah kiri. Okey, contohnya kalau awak dominan kanan, jadi kita akan mulakan lompatan, iaitu memulakan lompatan dengan kaki dominan kanan. Kenapa kita gunakan yang dominan dahulu? Kerana langkah ataupun fizikal yang dominan akan lebih kuat, dan akan ada lonjakan yang lebih jauh. Kerana lonjakan kita, satu kali lompatan mewakili dua kali berjalan kaki. Itu adalah nisbahnya lah. Jadi apabila awak guna kaki yang lebih dominan, awak akan ada langkah yang lebih jauh. Okey, lompatan pertama kita gunakan kaki dominan, iaitu kanan. Di sini dalam lompat jauh akan ada 3 dominan, akan ada 3 langkah sebelum awak masuk ke fasa akhir dalam lompatan ataupun mendarat di atas pasir. Okey, yang pertama menggunakan kaki kanan. Okey, kemudian langkah kedua kita lompat. Dalam proses melompat untuk ke sesi kedua, hayunan tangan adalah penting. Kerana apa? Kerana akan meningkatkan kelajuan ataupun menambahkan jarak. Okey, yang ketiga, apabila langkah kedua akan berpijak guna kaki yang dominan juga. Sebab kita dah tentukan jarak. Okey, macam mana kita tentukan jarak? Tentukan jarak semasa awak buat latihan ataupun praktis. Sebab tu dalam lompat jauh kena perbanyakkan praktis, banyakkan latihan. Kemudian awak akan kena pasti langkah awak sejauh mana, kat mana awak perlu melompat, kat mana awak akan mendarat. Jadi awak akan kena pasti. Sebab tu kita perlu tahu dekat mana awak hendak mendarat, kaki mana hendak guna. Sebab itu praktis adalah penting. Okey, mendarat, kita akan langkah ketiga sebelum kita mendarat, kita akan gunakan kaki satu lagi, iaitu kaki
kaki kiri. Okey, contohnya awak dominan kaki kanan, mulakan dengan kanan. Yang pertama, kedua kanan, lompatan ketiga juga adalah kiri. Kemudian kita akan melompat. Melompat, kita perlu tahu gaya untuk mendarat. Kaki mesti berlunjur ke depan untuk mendapatkan langkah ataupun jarak yang lebih jauh. Kerana kita akan mula ukur jarak lompatan awak adalah pada titik sentuhan pertama bagi lompatan. Okey, tangan juga memainkan penting. Hayunan ke depan akan menambahkan lagi jarak dan juga kelajuan lompatan. Okey, sebab itu tangan dan juga kaki adalah elemen penting. Okey, semasa kita melakukan 3 tahap lompatan tersebut, okey, semasa melompat juga keadaan kaki perlu berada dalam keadaan paralel ataupun bentuk 90 darjah untuk mendapat lompatan yang baik. Dan juga tangan, bahu perlu tegap. Okey, sebab itu sekiranya kamu membuat loncatan menggunakan kaki kiri, kamu perlu melonjak kali kedua juga menggunakan kaki kiri. Yang tahu boleh rujuk buku teks, cikgu baca dalam buku teks, dan kemudian melonjak menggunakan kaki kanan sebelum mendarat dengan dua belah kaki. Okey, mendarat perlu dua belah kaki. Sekiranya awak menggunakan satu kaki, semasa pertandingan lompat jauh, kaki pertama yang sentuh pasir akan dikira jarak yang awak lompat. Sebab itu kita guna dua kaki. Sebabnya sekiranya kaki satu lagi tu berada ke belakang, maknanya jarak yang itulah akan dikira. Maksudnya kita akan lompat dua-dua, kedua-dua kaki, jadi di situ adalah titik sentuhan kita. Okey, tadi cikgu baca bagi dominan kiri. Kalau dominan kanan, kita perlu melompat yang pertama guna kaki kanan, yang kedua lompatan kedua kaki kanan, dan juga lompatan ketiga kemudiannya adalah kaki kiri dan mendarat dengan kedua belah kaki. Dan gaya tangan perlu macam dalam keadaan macam awak nak terbang. Sebab itulah kita ada efek ataupun kesan sekiranya awak menggunakan tangan. Keadaan tangan juga mempengaruhi kejauhan ataupun jarak awak lompat. Okey. Terdapat perbezaan sekiranya kita memulakan lompatan menggunakan kaki yang bukan dominan. Contohnya, kalau awak dominan kanan, awak mulakan lompatan dengan kiri. Bukan dominan. Jadi, lompatan awak akan jadi kurang baik lah. Maksudnya mendapat jarak yang tidak jauh seperti yang kita guna kaki dominan. Okey. Apabila kita menggunakan ataupun lakukan banyak praktis, kita akan dapat latihan yang akan dapat hasil yang konsisten ataupun hasil yang baik. Jadi untuk awak tahu dengan lebih jelas, dengan lebih baik, cikgu tunjukkan macam mana lompat jauh dilakukan. Coaches should ensure that the athlete has done sufficient training and is strong enough to handle the impact on landing created during the 3 phases of the jump.